Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sesi mencari jawapan untuk buku aktiviti jilid 1 muka surat 6 untuk subjek Bahasa Melayu. Bersama kamu hari ini ialah Cikgu Arif Daud. Saya akan bantu kamu semua untuk jawab soalan dengan jawapan yang tepat dan betul. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan melihat kepada paparan helaian kerja yang telah diberikan daripada buku aktiviti. Arahan di atas ialah lengkapkan ayat dengan kata nama khas yang betul. Arahan dia untuk kita isikan tempat kosong. Dekat sini ada beberapa cadangan jawapan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadangan jawapan untuk diisikan ke dalam 7 tempat kosong. Saya yakin dan percaya murid-murid mesti rasa pelik. Apa pula ni Cikgu Arif kata nama khas? Pertama kali saya dengar ni kata nama khas. Okey, tidak mengapa murid-murid, saya akan terangkan kepada kamu apa itu kata nama khas. Kata nama khas merujuk kepada benda, manusia, tempat, tumbuhan dan haiwan secara khusus. Okey, maksudnya dia khas untuk benda itu sahaja. Kejap lagi kita terangkan lagi, jangan risau. Dan ingat, kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar. Macam mana nak tulis, saya akan terangkan sebentar lagi. Okey, saya ringkaskan untuk kamu mudah faham. Kata nama khas, ingat, digunakan secara khusus. Saya bulatkan perkataan khusus untuk 5 perkara. Yang pertama, manusia. Yang kedua, binatang. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, benda. Dan yang terakhir sekali ialah tempat. Dan ingat benda penting ni, mesti ditulis dengan huruf besar. Huruf besar ni lah yang membezakan di antara kata nama khas dan juga kata nama am. Okey, saya bagi contoh yang pertama untuk manusia. Kata nama khas manusia kita boleh jadikan contoh seperti ini: Cikgu Nurul, Sarjan Halim dan Encik Raju. Murid-murid perhatikan, Cikgu C ni, huruf C ni besar, N ini pun besar. Itu dimaksudkan ditulis dengan huruf besar. Bukannya ke semua perkataan atau ke semua huruf ditulis dengan huruf besar. Huruf yang depan ni saja. Cikgu Nurul, huruf besar. Ini N pun huruf besar. Kita tengok kepada Sarjan Halim. S dia huruf besar, H pun huruf besar. Sama seperti Encik Raju. Ini adalah kata nama khas manusia. Kejap lagi saya tunjukkan kepada kamu perbezaan ataupun banding beza di antara kata nama khas dan juga kata nama am. Contoh yang kedua ialah kata nama khas untuk binatang. Saya yakin dan percaya dalam rumah murid-murid semua mesti ada memelihara kucing. Okey. Si comel ini merujuk kepada kucing. Pak Belang merujuk kepada harimau. Si Murai merujuk kepada burung. Biasanya dekat rumah nama kucing si Comel, si Tompok, si Kelabu, macam-macam jenis nama. Kalau harimau, biasa kalau kita baca buku cerita, nama harimau ialah Pak Belang. Okey. Dan biasa nama yang kita biasa guna untuk burung ialah si Murai. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi. Kata nama khas untuk tumbuh-tumbuhan. Kat sini kita ada pisang padang, lidah buaya, tongkat ali. Cikgu Arif, pisang padang ni apa? Pisang yang tumbuh dekat tengah padang tu ke? Bukan. Pisang padang ni adalah nama pisang. Nama sejenis pisang yang kita boleh makan. Lidah buaya, kenapa pula kita nak ambil lidah buaya? Lidah buaya ni sebenarnya adalah satu jenis tumbuh-tumbuhan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai aloe vera. Inilah dia, lidah buaya. Baiklah, dan yang terakhir adalah tongkat ali. Cikgu Arif, apa pasal pula kita nak pergi ambil tongkat Cik Ali ni? Bukan. Bukan kita ambil tongkat Cik Ali, tapi sebenarnya ini adalah satu jenis herba. Herba yang kita dapat daripada hutan. Herba tu namanya tongkat ali. Okey, sebelum saya pergi kepada contoh yang keempat, kita perhatikan ke semua huruf depan jadi semua huruf besar, nampak tak?
Ini adalah kata nama khas. Baiklah. Yang seterusnya, yang keempat, ialah kata nama khas untuk benda. Untuk kenderaan, kita boleh bagi nama sebagai Perodua Myvi, King of the Road. Untuk motor yang lelaki ni mesti suka ni, Yamaha Y15. Tapi dia tak panggil Yamaha Y15. Biasanya murid-murid lelaki dia panggil Yamaha Y Suku. Betul tak? Kalau betul, tulis komen dekat ruang bawah tu, Yamaha Y15 ke Y Suku? Dan yang terakhir sekali ialah pensel jenama Luna. Ada juga pensel warna Luna. Macam-macam jenis jenama. Okey, kalau saya ringkaskan, Perodua Myvi ni saya tukar jadi kata nama am, dia jadi kereta. Yamaha Y15 saya tukar jadi kata nama am, dia jadi motosikal. Pensel Luna saya tukar kepada kata nama am, dia jadi pensil. Dia bersifat umum. Tapi kalau kata nama khas, dia bersifat khusus. Dia mesti ada nama dia. Kita terus kepada contoh yang kelima, yang terakhir sekali untuk tempat. Contoh tempat, kita ada Restoran Pak Ali, SK Bukit Baru, Gunung Kinabalu. Restoran Pak Ali ni nama restoran tu. Tengok, R huruf besar, P huruf besar, E pun huruf besar. SK Bukit Baru, Sekolah Kebangsaan Bukit Baru. Nampak tak ada huruf besar dekat situ? Dan yang terakhir adalah Gunung Kinabalu. G huruf besar, K pun huruf besar. Baiklah, kita tengok. Saya dah ringkaskan dalam satu jadual yang besar untuk kamu mudah faham. Saya dah gabungkan ke-5 jenis kata nama khas beserta contohnya sekali. Tadi saya dah janji dengan murid-murid untuk tunjukkan banding beza ataupun perbezaan di antara kata nama khas dan juga kata nama am. Saya tunaikan saya punya janji. Ni dia. Yang warna biru tu adalah kata nama khas, manakala yang berwarna merah merupakan kata nama am. Saya dah cakap tadi, Cikgu Nurul, kalau saya tukar jadi kata nama am, dia jadi cikgu. Sarjan Halim, saya tukar jadi kata nama am, dia jadi polis. Encik Raju, kalau saya tukar, dia jadi jiran. Boleh jadi jiran, boleh jadi pakcik. Okey, binatang. Si Comel, saya tukar jadi kucing. Pak Belang, ditukar jadi harimau. Si Murai jadi burung. Samalah proses dia. Senang cerita, ini bersifat umum. Saya tulis bersifat umum. Yang ini bersifat khusus. Mesti ada nama dia. Baik murid-murid, saya rasa senang untuk difahami. Tidak begitu sukar. Okey, kita teruskan lagi. Dengan melihat kepada buku aktiviti muka surat 6. Sebaik saja dapat je buku aktiviti, buka je selak muka surat 6 tu, pertama sekali kamu kena buat ialah baca arahan dia. Arahan dia begitu mudah dan ringkas. Lengkapkan ayat dengan kata nama khas yang betul. Ada 7 jenis kata nama khas dekat sini. Ini sebenarnya adalah pilihan jawapan. Ada 7 kata nama khas. Ada Peroton Perdana, Muzium Melaka, Alia, Si Tompok, Jalan Kota, Sungai Melaka dan Bot Hang Tuah. Tajuk kita punya bacaan hari ini ialah Bersiar-siar di Melaka. Melaka ni tempat saya kerja. Di mana tempat saya mengajar. Sekolah saya ni betul-betul dekat dengan Bandar Hilir. Nak pergi sekolah saya mesti lalu Bandar Hilir dulu. Baiklah, kita sambung lagi. Okey, saya terpaksa ambil sedikit demi sedikit sebab saya punya slide tak muat. Jadi saya rasa murid-murid boleh faham. Dan ada sambungannya pada slide yang berikutnya. Baiklah, kita teruskan bacaan kita. Okey, kita mulakan dengan ini. Encik Taufik membawa keluarganya bersiar-siar di Bandar Melaka. Mereka menaiki kereta. Kita cari jawapan, ada tak contoh kata nama khas untuk kereta? Kita cari, adakah Peroton Perdana, Muzium Melaka, Alia. Kita cari. Biasanya kereta mestilah Peroton Perdana. Maka tulis dekat situ Peroton Perdana. Ingat, jaga huruf besar dekat depan tu. Peroton P huruf besar, Perdana depan dia P pun huruf besar. Seterusnya, Alia turut membawa kucing kesayangan dia. Agak-agak ada tak kata nama khas untuk kucing? Saya dah jumpa dah, Si Tompok. Kita tulis Si Tompok dekat situ.
kita baca semula. Alia turut membawa kucing kesayangannya si Tompok di dalam sangkar. Destinasi pertama mereka ialah, tengok gambar apa ni? Gambar muzium, betul? Jadi kita isi jawapan dekat situ, Muzium Melaka. Encik Taufik melalui, ni apa ni? Dia bagi kamu contoh gambar lagi ni ha. Ada gambar jalan tak? Dia ada gambar jalan ni. So jawapan dia adalah jalan kota. Apabila tiba di sana, Encik Taufik membeli tiket. Pelbagai artifak sejarah dipamerkan. Ni gambar orang perempuan kan? Ada tak nama orang perempuan dekat sini? Ada. Baiklah, kita letak. Alia mencatat maklumat yang diperolehnya dalam buku nota. Baiklah, kita dah siap untuk bahagian ini. Ada lagi 2 jawapan yang belum kita isi. Tidak mengapa, kita teruskan lagi. Baiklah, kita sambung. Selepas itu, Encik Taufik membawa keluarganya menaiki bot Hang Tuah. Kita tulis bot Hang Tuah. Okay. Mereka menikmati pemandangan indah di sepanjang, di gambar apa ni? Laut ke sungai? Okay, kita tengok. Sungai Melaka. Azim mengambil gambar sebagai kenangan. Sebelum pulang, Alia sekeluarga singgah di restoran. Selera untuk menikmati ais kacang. Baiklah murid-murid, kita telah lengkapkan ke semua 7 tempat kosong dengan kata nama khas yang betul. Murid-murid semak betul-betul dia punya huruf besar di hadapan ni. Pastikan ianya ditulis dengan huruf besar. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada murid-murid kerana sudi menonton video saya hari ini. Dan saya harap murid-murid dapat siapkan tugasan di muka surat 6 dengan jawapan yang betul. Terima kasih dan semoga kita bertemu lagi pada video yang akan datang.